Menarik 10. Seorang nelayan di Thailand yang dipercayai hidup susah dilaporkan menemui sebutir mutiara berwarna oranye yang merupakan salah satu mutiara termahal di dunia, lapor akhbar Daily Mail. Menurut portal itu, Hat Chai, 37 tahun, sedang mengutip kulit tiram bersama keluarganya sebelum dia menemui cengkerang pelik di tepi sebuah pantai di Nakhon Si Thammarat. Kedua-dua pemuda itu kemudiannya memberi cengkerang itu kepada bapa mereka untuk dibersihkan. Sebaik saja bapa mereka membuka cengkerang berkenaan, dia menemui sebutir mutiara berwarna oranye yang dipercayai bernilai kira-kira 1.39 juta ringgit. Setelah berita penemuan mutiara itu tersebar, beberapa pengumpul barangan mewah telah menghubungi keluarga mereka untuk mendapatkan mutiara tersebut. Satu video memaparkan seekor kucing berwarna oranye atau lebih dikenali sebagai Oyen dalam kalangan pencinta haiwan telah menjadi tular di media sosial. Video tersebut memaparkan kucing itu yang mempunyai cara berjalan yang comel dan agak melucukan dengan berbadan gempal dan besar. Cara berjalan kucing tersebut yang seakan-akan sedang berjoget telah membuatkan ramai warganet rasa terhibur dan geram dengan kecomelannya. Video tersebut telah menjadi tular di media sosial sehingga kini ia sudah dikongsikan sebanyak 13,000 kali dengan lebih 3,000 komen. Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang pandemik COVID-19 bukan penghalang buat golongan rentan seperti B40 untuk mempelbagaikan sumber pendapatan. Di sebalik mengharapkan bantuan kerajaan, mereka perlu juga berikhtiar demi kelangsungan hidup pada waktu mencabar ini. Presiden Persatuan Wanita Ibu Tunggal WITUS, Sheila Tukimin, yang sebelum ini mengusahakan syarikat sewaan bas juga terkesan teruk akibat COVID-19, namun beliau dengan pantas mencari lubuk rezeki baru dengan menjual air kelapa tanpa sebarang insentif kerajaan. Sheila berkata walaupun pendapatannya tidak seperti dahulu, usaha itu membolehkannya mengharungi kehidupan dalam tempoh sukar ini. Tindakan Sheila juga disokong Ketua Pendidikan Kewangan Isi Rumah Agensi Khidmat Pengurusan Kewangan AKPK Nirmala Supramaniam. Bukan mudah untuk mencari rezeki, terutama ketika negara kini sedang bergelut dengan COVID-19. Dalam kejadian ini, penghantar makanan sememangnya bekerja keras untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada pelanggan. Namun terkadang ada sesuatu yang tidak diduga berlaku. Seperti yang dikongsikan oleh seorang penghantar makanan, Anas Mansor, yang kecewa apabila seorang pelanggan tidak muncul untuk mengambil makanan yang dipesan. Menerusi perkongsiannya di TikTok, makanan yang berharga lebih RM100 itu sepatutnya dibayar secara tunai. Namun apabila sampai di tempat yang dituju, tiada kelibat seorang pun individu di situ. Anas tertanya kecewa dan buntu dengan jumlah makanan banyak yang tidak dibayar itu. Menjengah ruangan komen, ramai yang turut kecewa dengan kejadian itu dan mendoakan agar Anas dimurahkan rezeki. Pelajar Sarjana Muda Perakaunan Sistem Maklumat Universiti Utara Malaysia UUM Loy Pui Mun berjaya mengharumkan nama universiti itu apabila disenarai pada kedudukan ketiga dunia selepas memperolehi markah tertinggi di Malaysia bagi kertas Advanced Performance Management APM pada Disember tahun lepas. Pelajar di Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Safinas turut memperolehi markah tertinggi di Malaysia dan ketujuh di dunia dalam peperiksaan Strategic Business Reporting SBR pada Mac lepas selain menduduki tempat ketiga di Malaysia untuk kertas Strategic Business Leader SBL pada September lepas. Loy berkata beliau gembira dengan kejayaannya memperolehi markah tertinggi dan tersenarai pada kedudukan ketiga dunia bagi kertas APM yang berteraskan kepada pengurusan strategik untuk mencapai objektif organisasi. Katanya lagi pencapaian itu secara tidak langsung membuktikan program perakaunan UUM adalah setanding dengan universiti terkemuka dunia dan selaras dengan hasrat negara menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan dunia yang terbaik. Seorang wanita secara tidak sengaja merakamkan kejadian rampasan kuasa oleh tentera Myanmar ketika dia sedang sibuk bersenam dengan lagu Ampun Bang Jago yang popular di Indonesia.
Kin Nin Wai merupakan tenaga pengajar pendidikan sukan yang berpusat di Pianmana, Myanmar. Dia kerap bersenam termasuklah pada hari Isnin pagi ketika kenderaan tentera mulai menuju ke Parlimen untuk melakukan rampasan kuasa. Kebanyakan pengguna di media sosial memberi reaksi yang luar biasa kepada aksi senam robik Kin Nin Wai yang berlatar belakangkan krisis demokrasi di Myanmar. Kin Ning Wai dalam satu kenyataan di laman Facebook mengatakan bahawa dia merasakan semua perkara saling melengkapi dari segi muzik, lagu dan latar belakang yang dirakam secara tidak sengaja. Dia turut menambah bahawa aktiviti bersenam pada waktu pagi merupakan aktiviti biasa yang sering dia lakukan dan tujuan rakaman itu adalah untuk pertandingan. Namun apa yang dia tidak sedari adalah berlakunya krisis demokrasi dan rampasan kuasa ketika dia sedang sibuk bersenam. Kira-kira 30 ekor babi berjanggut Borneo ditemui mati secara misteri di beberapa kawasan di pantai timur negeri Sabah baru-baru ini. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Sabah Dr. Peter Lee berkata, jabatan itu sedang menyiasat punca kematian dan akan mengeluarkan kenyataan penuh mengenai puncanya selepas semua ujian dijalankan. Lee berkata pihaknya sedang mengkaji beberapa sampel termasuk ujian kemungkinan keracunan. Setakat ini ujian menunjukkan sampel yang diambil tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit berjangkit. Lee turut melaporkan apa jua punca kematian haiwan itu tidak menjejaskan babi tempatan yang berada di kawasan berkenaan. Namun menurutnya jabatan itu tidak memandang ringan terhadap sebarang kemungkinan dan telah meningkatkan pemantauan haiwan itu dalam kawasan dari Kinabatangan sehingga Beluran dan Paitan. Siapa sangka pengusaha ikan keli organik ini bergelar chef selepas resipi istimewa ikan keli organik masak kicap hasil ternakannya mendapat permintaan ramai sebaik dimuat naik ke laman sosial Januari lepas. Nick Khairina Nick Abdul Razak 41 tahun mencetuskan idea juadah ringkas itu berikutan bekalan stok ikan terbabit hanya perlu disauk dari sangkar miliknya yang diusahakan sejak 2 tahun lalu dan kini bilangannya hampir 300,000 ekor. Ibu kepada 3 orang anak tersebut turut mengakui tidak menyangka resepi masak kicap mengikut cita rasanya itu dapat memenuhi selera orang ramai sehingga mendapatkan tempahan mencecah 150 bungkus sehari daripada pelanggan. Bercerita lanjut, beliau berkata jualannya berdasarkan konsep makanan bawa pulang serta turut menawarkan khidmat penghantaran kepada pelanggan di sekitar Kota Baru dan beliau bercadang untuk mengembangkan perniagaannya dengan membuka kafe selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Arab Saudi mengulangi sokongan kepada penyelesaian politik yang komprehensif di Yaman selepas Presiden Joe Biden menamatkan sokongan Amerika Syarikat AS terhadap kempen ketenteraan negara tersebut di Yaman. Arab Saudi menegaskan sokongan kukuhnya kepada penyelesaian politik yang komprehensif terhadap krisis Yaman dan mengalu-alukan penekanan AS berhubung pentingnya menyokong usaha diplomatik untuk menyelesaikan krisis itu, lapor Saudi Press Agency. Menurut laporan itu, Arab Saudi turut mengalu-alukan komitmen Biden untuk bekerjasama mempertahankan kedaulatan negara itu dan menentang ancaman terhadapnya. Bagaimanapun kenyataan itu tidak menyentuh ikrar Biden untuk menamatkan sokongan AS terhadap operasi ketenteraan yang diterajui Arab Saudi di Yaman. Kejuaraan Cup Prix Malaysia Petronas 2021 akan kembali menyajikan 10 pusingan perlumbaan bermula bulan depan dengan 4 daripadanya tertumpu di litar antarabangsa Sepang SIC. Menurut Ron Hawke selaku pengarah syarikat yang menganjurkan kejuaraan itu, SAF-M Mutual sendirian berhad dalam satu kenyataan media pada Khamis. Sekiranya tiada halangan, pihak Cup Prix berharap untuk memulakan musim 2021 pada bulan depan. Menurutnya, jadual sementara itu diatur mengikut prosedur operasi standard SOP pandemik COVID-19 dengan mengambil kira andaian bahawa penonton masih lagi tidak dibenarkan berada di litar bagi musim ini. Dalam masa yang sama, pihak SAF-M Mutual juga berhasrat untuk menghidupkan semula kejuaraan Mini Cup Prix yang dihaskan untuk pelumba cilik berusia 6 sehingga 12 tahun di mana aktiviti pocket bike ini dijangka akan bermula pada bulan Mei atau Jun nanti. Menarik 10